Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada pelajar-pelajar yang saya kasihi. Alhamdulillah, ini adalah minggu peperiksaan. Bila kita sebut minggu peperiksaan, saya nak terangkan kepada kamu, pastikan kamu faham sungguh-sungguhlah. Untuk pengetahuan kamu, soalan kita ni adalah berbeza di kalangan ataupun di antara mana-mana negeri. Jadi dia tak sama. Cuma saya nak terangkan kepada kamu bagaimana kita nak buat teknik menjawab paling mudah supaya kamu boleh faham. Jadi oleh itu kamu dah ada soalan yang saya bagi ni, tolong semak dan tulis. Apa yang patut kamu nak tulis, kamu boleh tulis tambah. Soalan bahagian A, saya dah terang dah pada 2 minggu, 3 minggu yang lalu berkenaan dengan bentuk item kita, bentuk soalan. Soalan kita ada 3 bahagian. Yang pertama bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A ada 10 soalan, iaitu soalan objektif aneka pilihan. Kamu tak perlulah nak faham aneka pilihan ke, pelbagai bentuk ke, cuma kamu tengok di sini, apa yang saya nak terangkan adalah soalan bahagian A. Jadi soalan bahagian A, jika kita merujuk pada buku teks tingkatan 3, soalan kita adalah soalan keseluruhan berkenaan dengan tingkatan 3 saja. Saya akan terangkan muka surat 3. Muka surat 3 berpandu pada standard pembelajaran 1.1.1, iaitu menyatakan maksud reka bentuk mekatronik. Jadi salah satu daripada soalan kemungkinan dia akan keluar berkenaan apakah maksud reka bentuk. Jadi soalan yang pertama saya nak bincang dengan kamu, antara berikut manakah maksud reka bentuk mekatronik. Jadi apa yang kita nak faham maksud reka bentuk mekatronik? Yang kita faham, mekatronik mempunyai 4 elemen. Kamu kena faham tu nah. Dia ada 4 elemen, kamu boleh tulis ya, boleh tertib di mana-mana ruang kertas. Yang pertama dia mesti ada sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal, dan satu lagi adalah sistem kawalan dan pengaturcaraan. Itu nota dia berkenaan dengan mekatronik. Yang kedua, ia boleh berfungsi secara automatik. Jadi kita nak cari manakah jawapan. Kalau di sini 1, 2, 3, 4 menunjukkan ada 2 maksud benda yang sama. Jika dia tulis A, B, C, mungkin dia tulis ni A, ni B, ni C, ni yang ini D. Jadi maksud dia satu saja jawapan yang kamu nak jawab. Jadi kita baca tengok nah. Aplikasi elektronik dan teknologi komputer. Jadi bila sebut teknologi komputer, kita mesti ada maklumat. Dan boleh mengawal pergerakan sistem mekanikal sesuatu produk. Yang kedua, pengubah sesuai terhadap produk sedia ada supaya menjadi lebih baik dan menjimatkan penggunaan tenaga manusia. Okey. Yang ketiga, pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi untuk dijadikan alat, tenaga ataupun sistem. Yang ni memang salah lah. Jika yang ini salah, kita dah ambil kena pasti yang 3 salah, maka B dengan C ni salah. Yang tinggal satu dengan A dengan B. Kamu boleh gariskan. Sebab ini adalah berkenaan dengan maksud reka bentuk dan teknologi. Dalam maksud reka bentuk dan teknologi iaitu mengaplikasikan ilmu sains. Jadi bila kita dah nampak mana satu bukan jawapan, kita boleh cross, palang, pangkah. Dan ni pangkah, tinggal 1 dan 2 dan 4. Jadi kita nak tengok 4 pula nah. Sistem yang menggabungkan disiplin ilmu, mekanikal, elektronik, kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi di sini dah betul dah ni. Ni 4 ni dah betul. Jika 4 ni betul, A dengan D tadi, A dengan D, mana ada 4? Jadi maksud dia ada 4 adalah D ya. Jawapan kita adalah D. Okey, jelas satu ni maksud dia aplikasi elektronik. Elektronik ni kita nak buat pengaturcaraan dengan menggunakan komputer ataupun menggunakan handphone. Untuk main kod, untuk Arduino dia menggunakan teknologi komputer untuk membuat pengaturcaraan dan mengawal pergerakan sistem mekanikal dia. Ni sistem mekanikal. Di mana? Dalam reka bentuk mekatronik. Okey. Sistem mekanikal ni adalah pergerakan. Tadi saya suruh kamu bandingkan sama ada mekanikal ataupun mekatronik.
Jadi yang nak bergerak adalah pergerakan. Sebab tu kita sebut apakah maksud reka bentuk mekatronik? Dia boleh berfungsi secara automatik. Jadi berfungsi secara automatik maksudnya dia boleh bergerak. Jika kita guna lampu saja tak ada pergerakan, maka dia bukan yang dikatakan reka bentuk mekatronik. Okey, kita dah selesai dah. Muka surat 3. Muka surat 3 pada buku teks. Baik, merujuk pada muka surat 4 dan muka surat 5, kita kena faham apa yang dikatakan industri, revolusi industri. Jadi saya letakkan soalan dia macam ni, jika kamu jumpa soalan ni, maka bolehlah kita jawab. Baik, berikut adalah maklumat tentang sejarah perkembangan revolusi industri. Jadi dalam maklumat ni dia kata, bermula dengan penggunaan meluas reka bentuk elektronik dan seterusnya menggabungkan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Dia gabung apa di sini? Dia gabung elektronik dan menggabungkan penggabungan reka bentuk bagi menghasilkan reka bentuk mekatronik. Bila kita sebut mekatronik. Jadi dalam revolusi yang pertama, manusia dapat menggunakan sistem mechanical, manual. Mechanical tu maksudnya dia ada sistem mechanical, manual jika kamu merujuk buku teks muka surat 4. Saya nak bagi kamu faham macam tu ya. Sebab dalam soalan ni dia tanya revolusi apa ini? Okey. Yang kedua, revolusi industri 2.0. B adalah revolusi industri 2.0. Apa dia maksud 2.0? Apabila manusia boleh buat pergerakan menggunakan mesin. Okey, kamu kena faham ha? Dia buat mesin, tapi apabila terjumpanya tenaga elektrik, maka manusia menggabungkan elektrik dengan mesin. Supaya motor tadi, motor boleh menggerakkan mesin. Kita gunakan motor, tak guna tenaga manusia. Itu ketika revolusi industri 2.0. Apa yang dimaksudkan revolusi industri 3.0? Apabila kita menggabungkan reka bentuk elektronik. Yang ni tidak ada apa lagi, manual. Ini elektrik. Yang ketiga, revolusi 3.0, kita menggunakan elektronik, reka bentuk elektronik. Supaya apa? Dia boleh berfungsi secara automatik. Ketika itu manusia guna robot untuk buat pemasangan kereta, seperti mana dalam video-video yang saya tunjukkan kepada kamu masa pembelajaran kita bagi tajuk reka bentuk mekatronik. Baik, revolusi 4.0 maksud dia, ia melibatkan gabungan reka bentuk mekatronik bersama internet benda. Internet benda ni saya ambil satu contoh ya. Tak nak banyak-banyak sebab kita nak jawab Internet benda ni adalah saya ambil contoh Waze ataupun Google Map. Google Map ni dia boleh tunjuk hala tuju ke mana kita nak pergi dengan menggunakan satelit. Kamu bayangkan dia menggunakan satelit, sistem satelit. Kamu nak pasang alat keselamatan di rumah. Kamu pergi di London. Kamu boleh dapat tahu ada orang masuk dalam rumah kamu ataupun di sebaliknya. Sebab kita menggunakan internet. Jadi bila kita sebut menggunakan internet, maksudnya bersama internet benda. Okey, jelas Jadi dalam ni dia mesti letak internet lah. Jadi begitulah cara kita nak jawab. Okey, tadi saya dah bagi tahu sistem mechanical. Yang kedua penemuan tenaga elektrik. Yang ini adalah gabungan bersama internet benda. Dan yang inilah jawapan kita. Sebab dia boleh berfungsi secara automatik menggunakan reka bentuk elektronik. Okey, itu soalan yang kedua. Jika saya nak jadikan dia, jawapan ni adalah A, saya mesti letak dalam maklumat ini seperti dalam buku. Dalam buku kata apa? Revolusi. Bermula dengan menggunakan reka bentuk mekanikal bagi menggantikan tenaga manusia untuk menghasilkan sesuatu produk. Menggunakan tenaga. Jika saya nak jadikan jawapan dia ni adalah B, saya letak bermula dengan penemuan tenaga elektrik yang membolehkan produk dihasilkan dalam kualiti lebih besar dan cepat. Dia macam tu ya. Jadi kamu dah faham berkenaan dengan muka surat 3, 4, kita pergi pada muka surat 5 soalan. Jadi di sini berbagailah. Nasiblah soalan kita nak keluar bagaimana.
Tapi yang penting kamu faham. Soalan yang ketiga. Saya nak pastikan kamu faham tak apa yang dikatakan sistem. Jika merujuk mengenal pasti elemen mekatronik. Muka surat 7. Buku teks tingkatan 3. Jadi sebab tu saya lukis ni supaya kamu faham. Sebab ni palang. Palang automatik yang boleh gerakkan palang ini adalah menggunakan servo motor. X ini adalah servo motor. Jadi saya baca lah. Raja 1 menunjukkan model palang automatik. Nama dia palang automatik. Macam kita pergi dekat Touch and Go tu. Dekat Plus, Lebuh Raya. Dia menggunakan palang. Jadi benda apa yang boleh menggerakkan palang? Jadi setakat kita belajar tentang model palang automatik, kita menggunakan servo motor. Jadi dalam servo motor, apakah sistem pada X itu? Okay, ya. Apakah sistem pada X itu? Jadi kita letak di sini A, elektrik, B, mechanical, C, elektronik, D, kawalan dan pengatur caran. Ada orang petikai sebab apa tak tulis penuh? Iaitu sistem elektrik, sistem mechanical, sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caran. Sebab soalan di sini, pokok dia punya stem dia, apakah sistem pada X? Ni dah ada sistem, ambil sistem ni letak di sini. Kita nak pendekkan supaya pelajar mudah faham dan mudah baca. Jadi soalan kita tak perlu panjang-panjang. Janji kamu faham, kamu boleh jawab. Itu ada orang petikaikan berkenaan dengan item saya. Jadi jika item kamu tu dia tanya, sekolah kamu tu di negeri kamu masing-masing ni, apakah sistem pada X itu? Dia letak di sini A, sistem elektrik, sistem mechanical, sistem elektronik, sistem kawalan dan pengatur caran. Jadi benda ni tak salah, tapi dia tak mahir. Okey nah? Item ni adalah soalan. Baik, kita pergi yang keempat, sistem mechanical. Soalan yang keempat, ni saya tunjuk servo motor. Nanti kamu tanya servo motor ni bentuk macam mana? Saya lukis lah ni, saya letak servo motor. Palang ni saya bubuh lah. Double sided tape. Jadi kita lekat di sini. Jadi dia boleh buat pergerakan 90 darjah ataupun lebih. Tak boleh lebih daripada 180 darjah. Okey nah, itu fungsi servo motor. Baik, jika saya nak ubah yang ini dijadikan jawapan A, saya letaklah sini X. Sebab ni punca arus elektrik saya kena buat wire panjang sikit bagi kamu nampak. Ataupun saya buat X ni pada bateri. Jika saya letak X pada bateri, jadi soalan kamu kalau dia letak X pada bateri, maka jawapan dia A. Okey, elektronik. Jika saya letak X di sini pada papan ni panggil papan letak elektronik, maka nama dia adalah elektronik. Jika saya nak letakkan kawalan dan pengatur caraan, saya tak boleh lukis macam ni, kamu confuse. Dia kena letak mikro pengawal ataupun saya letak alat kawalan. Baru mudah pelajar jawab. Okey? Tidak, dia boleh mengelirukan pelajar. Sebab tu nak buat item adalah orang yang mahir saja. Okey nah. Jadi kamu boleh tengoklah soalan kamu bagaimana. Jadi saya dah menerangkan meliputi muka surat 7. Okey nah. Jadi kamu jangan risau. Jangan risau bila saya buat soalan ni tiba-tiba keluar soalan jawapan dia C. Kamu kata soalan Cikgu Sukri ni tak bagus ni, semua tak keluar. Dia keluar lah ni. Sebab di sini ada beberapa soalan, saya terang 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan, 4 soalan. Saya bagi 1 soalan tapi saya menerangkan kepada kamu ada 4. Itu mechanical, menghantar untuk memindahkan sumber pergerakan ataupun gerakan. Okay, ni maksudnya. Okey nah. Sebab di sini dia kata mengenal pasti elemen mekatronik. Lepas itu kamu akan buka muka surat 8, muka surat 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sampai muka surat 17. Jika kita perhatikan daripada muka surat yang saya sebut tadi, iaitu muka surat 7 sampai 17, walaupun banyak muka surat tapi dia menerangkan bagi yang pertama iaitu sistem mechanical pada CD player. Lepas tu dia terusnya dia beritahu 1.13 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Produk sedia ada adalah produk mesin basuh. Yang kedua, kereta kawalan jauh. Yang ketiga, pintu gelansar. Dan yang keempat adalah washing machine. Jika soalan kamu keluar selain daripada apa yang ada dalam buku,
maka panel yang bina item ni dia tak faham. Okey nah, saya cakap tu terang dia tak faham. Nak buat item dia ingat, oh boleh buat item ikut-ikut sukalah. Tak boleh. Sebab soalan kita merujuk kepada buku teks. Selain daripada buku teks, dia nak uji kapal selam ke, kapal selam boleh automatik ke, kapal automatik ke, drone automatik ke, bergantung pada cikgu kamu. Jika cikgu kamu mengajar kamu berkenaan dengan drone, kamu boleh jawab drone. Tapi kalau cikgu kamu tak mengajak drone, kamu duduk di kawasan pendalaman, drone pun tak pernah tengok. Saya pun tak pernah tengok drone, tapi saya tahu drone melalui friction dari segi dalam gambar dan sebagainya. Tapi saya tak pernah main drone, saya tak pernah on drone. Jadi kalau kamu tak pernah tengok drone, tak pernah buat penyelidikan, tak pernah buat pengujian terhadap sesuatu produk, maka tak boleh masuk dalam soalan. Dia bergantung pada pengalaman panel yang akan menghasilkan item. Okey, baik, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan keempat ni kawalan dan pengatur semua saya dah terang dah tadi secara lisan. Ni saya letakkan di sini, mungkin kamu nak tulis. Take note. Nanti dia kata kat kamu, apakah terangkan, apakah nyatakan berkenaan dengan sistem elektrik. Kamu boleh buatlah sini. Sekarang ni saya bagi satu saja soalan, tapi soalan ni boleh merangkumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ni 8 soalan ni. Esok keluar nanti dia akan tengok soalan saya. Kamu tak akan jumpa lah soalan saya ni sebiji akan keluar dalam peperiksaan. Tapi soalan ni boleh kalih kepada, dia tanya apakah, kalau kita merujuk kepada buku teks, mengenal pasti, saya tu kamu buka buku teks supaya kamu mudah menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada. Jadi muka surat sebelah. Jika kita nak faham apa yang dikatakan fungsi elektrik, iaitu dia adalah sumber SU, bukan sumber, silap sumber bekalan tenaga elektrik. Kalau apa yang dikatakan, terangkan apakah fungsi mekanikal, iaitu mekanikal adalah penghantar untuk memindahkan semua gerakan. Ni beberapa soalan lah. Saya terang satu, dia boleh buat pecahan sampai 8 soalan. Merujuk muka surat yang saya sebut tadi, itu muka surat 8 sehinggalah 17. Okey, clear. Kamu faham? Baik, yang ni saya nak bagi penekanan. Tadi saya tanya tentang servo motor. Jika saya nak letak kawalan dan pengaturcaraan, maka saya kena lukis ini. Gambar pada soalan kamu tak ada lah 2 pengaturcaraan. Dia bergantung kepada sekolah kamu. Jika sekolah kamu cikgu mengajar papan Arduino, soalan mesti keluar berkenaan dengan papan Arduino. Dia tak boleh keluar papan Magnecode. Jika sekolah kamu cikgu mengajar Magnecode, dia tak boleh keluar satu saja. Satu. Jadi tak adil. Maksudnya pelajar tak faham. Sebab pelajar Magnecode tak pernah tengok papan warna biru ni. Sama juga jika saya buat. Tetapi untuk kamu, saya tak pasti cikgu kamu nak mengajar papan lita mana. Maka saya gabung 2. Jadi senang. Soalan satu saja gambar. Dia bergantung pada tempat negeri yang cikgu mengajar kamu. Jadi untuk kelas saya ni, saya menerangkan 2 jenis. Okey, saya menerangkan 2 jenis supaya kamu boleh faham. Jika keluar yang ini pun kamu faham sebab cikgu Sukri dah mengajar. Keluar Arduino pun kamu faham sebab cikgu Sukri dah ajar. Cuma cikgu Sukri ingatkan kepada kamu, soalan tak boleh keluar 2 papan lita elektronik. Hanya satu saja. Okey. Raja 2 menunjukkan komponen pada papan lita elektronik. Apakah fungsi X? Ni kita nak tengok fungsi X. Tadi kita dah tengok dah sini. Apakah fungsi elektrik? Apakah fungsi mekanikal? Apakah fungsi elektronik? Apakah fungsi pengaturcaraan? Saya lah ni, sekarang saya tak mau tulis pengaturcaraan. Saya nak letak mikro pengawal. Jadi jika saya letak mikro pengawal, kamu kena faham lah. Makro pengawal adalah yang boleh mengawal, mengurus, mengarah atau mengawal atau tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi. Okey, jelas. Jawapan dia adalah A. Baik, kita tengok di sini Saya tak terang dah berkenaan dengan apa yang dikatakan konstruk, urutan dan sebagainya jika kita merujuk pada warna merah ni. Okey, cuma saya nak pastikan
Ini adalah soalan-soalan yang panas yang boleh keluar. Kamu kena tahu, kena pasti apa yang dikatakan gambar raja blok. Bila kita sebut di sini gambar raja blok, kamu kena tahu lah gambar raja blok, proses dia, urutan dia mesti input, proses, output. Jadi saya baca dulu. Maklumat menunjukkan bahagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Jadi maklumat apa yang dapat dalam mikro pengawal ni? Ada proses, ada output, ada input. Cuma dalam STEM kita, dalam soalan kita, susunkan mengikut urutan yang betul gambar raja blok, bahagian utama dalam mikro pengawal. Proses, output dan input. Jadi input di sini 3. Jadi kita kena letak 3 ni adalah permulaan. Dia mula pada 3, maksud dia B ataupun D untuk 3. Jadi jika 3 bukan di depan, maka kita boleh pangkah siap-siap. A pangkah siap-siap, C pangkah siap-siap. Yang tinggal apa dia? Yang tinggal adalah 3. 3 tu maksud dia input. Yang kedua proses. Proses ni, kalau kita tengok di sini proses nombor 1. Maka urutan 3, 1, 2. Jadi maka jawapan B adalah salah. Yang tinggal adalah D. Okey, ini bentuk item. Dia nak letak output di depan pun boleh, proses, dia gabunglah. Jadi soalan yang saya nak bincang dengan kamu bentuk macam ni lah. Dia kalih dia macam mana, kamu kena faham input, proses, output pada gambar raja blok. Okey? Ataupun bahagian utama dalam mikro pengawal. Okey. Kita pergi kepada, saya nak terang ni satu. Input ni dia memberi arahan kepada pemprosesan, iaitu mikro pengawal. Mikro pengawal ni apabila dia dapat input, macam saya terang kepada kamu masa ketika tajuk reka bentuk mekatronik. Dalam reka bentuk mekatronik, apa itu pengatur caraan? Pengatur caraan ni adalah benda yang boleh baca menggunakan bahasa. Bahasa apa? Bahasa teks. Okey. Jadi kalau orang Cina, dia boleh baca 3 bahasa. Maksud dia macam bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Inggeris. Tapi saya ni hanya boleh baca bahasa Melayu saja. Bahasa Arab pun saya tak boleh baca. Saya mempunyai bahasa teks saya yang saya boleh faham adalah bahasa Melayu. Seperti mana yang saya terang pada kelas-kelas yang terdahulu daripadanya. Okey, jelas nak? Okey. Dan output dia melakukan tugasan di mana yang dikendaki. Jadi arahan daripada input ni, input kata apa? Angkat tangan. Kamu ingat lagi saya beritahu. Kamu pun angkat tangan. Angkat tangan, dua-dua orang angkat tangan. Input kata apa? Saya suka Cikgu Syukri. Ingatlah nak? Saya suka Cikgu Syukri. Kamu tak bolehlah baca, saya suka Cikgu Syukri. Tiba-tiba kamu angkat tangan. Salah lah sebab input kamu tak betul. Tu kita kata pengatur caraan. Okey. Kita pergi soalan yang ke-6. Rajah 3 menunjukkan jenis peranti input. Ini peranti input. Apa lagi peranti input? Kita ada switch. Switch tekan tutup, switch tekan buka. Apa dia lagi? Kita ada alat pengesan air. Kita ada inframerah. Kita ada penderia pergerakan. Kamu kena kenal semua ni. Semua jenis peranti kamu kena kenal. Maksud dia kita nak bagi peranti ni baca. Macam kamu saya bagi menggunakan bahasa saya, angkat tangan. Input kamu apa dia? Input kamu adalah mata. Kalau saya bubuh bunga ros suruh kamu cium, kamu pun gunakan hidung, penderia kamu. Itu nama dia penderia. Kita pun ada penderia. Penderia lihat, penderia hidung, penderia dengar, penderia rasa. Lidah pun penderia juga. Jadi dalam mikro pengawal, dia sebut penderia juga. Dia ada penderia air, dia boleh mengesan air, banjir. Ada penderia cahaya, dia boleh mengesan cahaya. Ada penderia inframerah. Inframerah ni dia boleh mengesan halangan. Okey, jelas nah. Lepas tu penderia pergerakan. Saya di rumah saya pasanglah penderia pergerakan. Bila saya bergerak, penderia on, lampu menyala. Jadi bila penderia pergerakan tak boleh kesan pergerakan saya, lampu akan off, maka menjimatkan arus elektrik. Jadi penderia ni apa dia jawapannya? Jawapan dia adalah C. Okey nah, saya dah terang dah semua ni Jadi saya nak tunjuk gambar penderia pula. Ini adalah penderia apa ni? Nama dia penderia LDR. Perintang peka cahaya. Okey nah.
Dia boleh mengesan cahaya. Apabila malam, lampu menyala. Apabila siang, lampu padam. Sebab dia mengesan cahaya. Ini pendirian-pendirian yang terdapat dalam buku teks. Saya hanya boleh uji benda yang ada dalam buku teks. Tiba-tiba ada satu pendirian tak ada dalam buku teks. Dia tulis pendirian lidah. Dia bubuh gambar lidah. Boleh tak? Tak boleh lah. Ini saya nak bagi contoh. Jadi kalau ada selain daripada buku teks, ada dalam soalan kita, menunjukkan panel ni memang tak mahir. Saya cakap tu terang, panel tak mahir. Okey, ini apa dia? Ini adalah penderia air untuk mengesan banjir. Okey. Yang ni penderia pergerakan. Kamu, ni soalan yang satu ni. Dalam 6 soalan ni boleh keluar soalan penderia ini. Soalan penderia inframerah, boleh keluar soalan penderia cahaya, boleh keluar soalan penderia air, boleh keluar soalan penderia pergerakan, boleh keluar Swiss. Yang ni nama apa? Swiss micro. Yang ni pun penderia apa? Penderia suhu, ada dalam buku teks. Yang ni apa dia? Swiss tekan buka ataupun Swiss tekan mati. Ini apa dia pula? Swiss tekan hidup. Apa beza Swiss tekan hidup dengan Swiss tekan mati? Beza dia pada warna. Warna punat ni. Kalau merah, tekan, tutup, hidup. Kalau jika hitam, mati. Tiba-tiba soalan kita black and white. Soalan hitam putih. Dalam soalan hitam putih tak boleh tanya, apakah jenis Swiss tekan ini? Dia tulis A, Swiss tekan hidup. Yang ni Swiss tekan mati. Yang dia tulis C pula, Swiss apa? Swiss tekan mampus. Nak tulis bagi cukup. D apa dia? Swiss tekan. Tak apalah, kita ambil dua ni. Swiss tekan hidup, Swiss tekan tutup. Tak boleh lah sebab dia ada dua jawapan. Dia tulis Roman tak apalah. Jadi pastikan nak letak Swiss tekan hidup, Swiss tekan mati ataupun Swiss tekan buka, mesti ada warna membezakan dia. Okay. Jadi berapa soalan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 soalan. Kamu belajar satu soalan tapi boleh keluar ni mana-mana. Itu dikatakan teknik menjawab. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Tadi saya tanya berkenaan dengan peranti input. Ni peranti input. Sekarang saya nak kenalkan kepada kamu adalah peranti output. Jadi di mana saya rujuk ni? Buka buku teks, muka surat. Bermula pada muka surat 18. Menghasilkan gambar raja blok. Gambar raja blok dia ada input, dia ada proses, dia ada output. Merujuk kepada muka surat 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Sampai 26. Ada lagi? Tak apa, nanti saya ulang balik. Okey, jalan. Kita pergi pada peranti output. Kalau tak keluar peranti input, soalan kita akan tanya peranti output. Jadi, kamu kenal tak peranti output? Ni peranti output. LED. Apa fungsi LED? Mengeluarkan cahaya. Yang kedua, buzzer, pembuff. Apa fungsi pembuff? Itu soalan saya. Soalan saya yang pertama, ini apa dia? LED. Apakah fungsi LED? Mengeluarkan cahaya. Dah 2 soalan dah. Ini nama apa? Pembuff. Apa fungsi pembuff? Mengeluarkan bunyi. 4 soalan. Okey, kita pergi kepada yang ketiga. Apa dia tu? Servo motor. Ni nama dia servo motor. Okey. Apa fungsi servo motor? Membuat pergerakan sama ada sudut 90 darjah ataupun sudut 180 darjah. Sebab kita nak guna palang automatik. Jadi kamu kena faham. Jika kamu tak faham, susahlah nanti. Okey. Dah Baik, ada lagi tak? Peranti output. Ada motor. Kita gunakan motor. Ini adalah peranti output. Jadi kamu kena faham. Jadi jika soalan kita tanya apakah nama ini? Motor. Apakah nama ini? Pembuff. Apakah nama ini? LED. Apa nama ini? Servo motor. Apa fungsi? Mengeluarkan cahaya. Apa fungsi? Mengeluarkan bunyi. Apa fungsi? Membuat pusingan, pergerakan. Okey. Bila dia pasang kipas, apa fungsi kipas? Fungsi kipas adalah menyedut udara ataupun menghembus udara. Itu fungsi kipas. Bukan motor fungsi dia menghembus udara. Motor tak boleh bagi sejuk kecuali pasang kipas. Okey, jalan. Okey, yang ini adalah gerganti. Gerganti. Jika kamu faham berkenaan dengan gerganti. Okey. Baik, kita pergi kepada soalan seterusnya berkenaan dengan simbol. Saya nak tanya kamu simbol.
Simbol saya boleh tanya kamu, simbol komponen yang ada dalam buku saja. Jadi saya letak di sini simbol yang kita akan guna dalam 1.1.4 muka surat 18. Apa dia yang kita boleh guna? Kita akan guna motor muka surat 19. Kita guna motor pada kereta kawalan jauh. Baik, jika merujuk muka surat 20 sama juga kita menggunakan motor. Motor ni mana? Motor ni simbol motor. Simbol. Antara berikut manakah simbol bagi diod pemancar saya? Saya bukan nak tanya motor, saya bukan nak tanya yang ni simbol apa? Yang ni simbol pembaf. Yang ni simbol apa? Ni simbol LDR. Yang ni simbol apa? Simbol LED. Dia tanya apa dia tu? LED. Bahasa panjang dia diod pemancar cahaya. Bahasa pendek dia LED. Okey, jelas. Yang ni bahasa panjang dia kita panggil perintang peka cahaya. Bahasa pendek dia LDR. Yang ni tak ada bahasa pendek, tak ada bahasa panjang. Dia ada motor, yang ni adalah pembaf. Bahasa Melayu pembaf, bahasa Inggeris buzzer. Maka jawapan dia adalah A. Baik, saya boleh tunjuk lagi. Ni LDR. Kamu take note lah dalam buku soalan kamu. Yang ni motor, yang ni pembaf. Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada yang ni bateri ya. Ni simbol bagi bateri. Ini adalah simbol bagi switch. Switch tekan apa? Switch tekan hidup. Yang ni simbol bagi perintang. Ada dua simbol perintang. Tapi dalam buku kita macam mata gergaji saja. Yang ni pun simbol perintang. Okey. Yang ni simbol apa? Simbol kapasitor. Semua ada dalam buku teks kamu. Yang tak ada dalam buku teks. Simbol apa? Simbol inframerah. Ada tak dalam buku teks simbol inframerah? Tak ada. Kalau tak ada, tak boleh keluar. Tiba-tiba panel tu terlebih cerdik. Dia keluar, maka soalan tu tak boleh pakai. Okey, jelas. Okey, kita pergi kepada yang ni adalah simbol bagi geganti. Ni geganti 1, ni geganti 2. Saya bagi berasingan. Kalau saya nak terang fungsi dia, kena masuk tajuk lagi. Baik, susun mengikut urutan yang betul langkah proses penambahbaikan pada kereta ataupun pada produk mekatronik sedia ada. Kita tak kira lah nak buat kereta ke, nak buat palang automatik ke, nak buat apa ke. Jadi dalam ni merujuk pada muka surat. Kita tengok muka surat pula. Buku teks muka surat 28 dengan 29. Saya nak terang raun kali. Jadi kamu tak payah nak baca buku dah. Baca soalan saya nombor 8 ni. Susun mengikut urutan yang betul langkah proses penambahbaikan pada produk mekatronik sedia ada. Langkah yang pertama apa dia? Membuat lakaran. Langkah yang last kali apa dia? Membuat pengujian. Jadi di sini saya letak 5 sebab saya tak mau guna langkah 6 dalam buku teks muka surat 29 sebab langkah 6 muka surat 29 dia kata produk akhir. Produk akhir bukan langkah. Apa itu langkah? Langkah adalah melakukan sesuatu ataupun perbuatan. Kamu tengok di sini. Memilih bahan perbuatan, membina pembuatan, membuat kemasan pembuatan, membuat pengaturcaraan pembuatan, membuat lakaran pembuatan. Produk akhir, maka jawapan bagi langkah 6 tu buku tak apa betul. Bila buku tak betul, saya tak maulah ikut buku. Saya nak ikut apa? Langkah pertama membuat lakaran. Langkah yang ke-6 adalah membuat pengujian. Ada pengujian? Tak ada. Baik, kita nak potong mana bukan jawapan dia. Langkah pertama 5. C ada 5, D ada 5. Maka yang ni pangkah, yang ni pangkah. Okey. Lepas kita nak buat lakaran, kita nak buat apa? Saya bagi senang saja. Memilih bahan. Mana memilih bahan? C. Wajib yang ni betul dah. Yang ni salah. Ni betul. Yang lain kena baca dah cikgu. Tak payah baca lah sebab kamu dah pandai dah. Nak susun urutan yang betul. Inilah langkah dia. Dan format kita dalam peperiksaan daripada kementerian ataupun lembaga peperiksaan nak letak 1, 3, 4, 2, 5, 1, 2. Ni memang format dah ni. Panel tak boleh tulis ikut dan. 1, 3, 4, 6. Dia tak boleh buat macam tu. Dia ikut format dia macam ni. Supaya peluang pelajar untuk menjawab. Dia tak boleh buat A 5 dulu. B 5 dulu. C 5 dulu. Tak apa betul. D 5 dulu. Haru kamu kena faham semua. Jadi yang penting kamu ni faham dah. Soalan kita bukan nak dera kamu. Soalan kita nak uji sama ada kamu faham. Sebab tu dari segi pengetahuan. Pengetahuan ni nak faham ni ada dua. Yang pertama kena fikir. Yang kedua faham. Pengetahuan faham. Faham lagi satu
kena fikir. Nak dapat jawapan, kena fikir. Lagi satu, nak dapat jawapan, faham. Kamu faham simbol, faham. Tak payah fikir lah. Kamu tengok di sini, saya ulang balik. Mana pemancar, diod pemancar cahaya? Dia ni. Dia ni sebab anak panah dia keluar. Yang ni anak panah masuk, faham. Ni faham. Tak payah mikir. Yang ni kena mikir tak? Kena mikir lah. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5. Mana dulu ni soalan memikir. Kamu kena thinking. Bukan high thinking, kena fikir. Jawapan dia C dengan D. Senanglah. Nak bagi kamu faham, bukan nak bagi kamu gagal dalam peperiksaan. Okey, jelas. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-9. Baik, berikut adalah jadual pengujian terhadap kefungsian kereta kawalan jauh. Antara berikut komponen manakah yang digunakan untuk penambahbaikan pada kereta kawalan jauh? Kita tengok penambahbaikan. Kereta kawalan jauh dia bubuh apa? Dia bubuh inframerah. Lagi satu dia bubuh apa? Dia letak LDR, penderia cahaya. Okey, dua ni boleh pakai. Sebab penambahbaikan input. Yang ni apa dia? Ni output. Dia tengok apa dia letak di sini. Kereta kawalan jauh akan berhenti secara automatik apabila terdapat halangan. Bila dapat halangan, nak pasang C ataupun D. Parameter dia, kita nak letak apa? Kereta kawalan jauh digerakkan ke kawasan yang mempunyai halangan bagi menguji kefungsian. Mengesan halangan yang ditetapkan. Maka di sini, jika kereta kawalan jauh mengeluarkan cahaya, barulah kita boleh pakai penderia cahaya. Ini satu saja jawapan dia. Itu inframerah. Okey, jalan. Baik, kita pergi soalan seterusnya. Antara berikut, manakah kriteria yang terdapat dalam kajian keperluan pelanggan? Ini kajian keperluan pelanggan. Kamu buka, ni bab 2 pula. Ni bab 2. Kamu jangan ambil tahu ni P6 2.1 tak payah ambil tahu ni, saya nak rujuk senang. Kalau kita tengok 2.11, kamu buka muka surat berkenaan dengan borang kajian pelanggan. Dalam borang kajian pelanggan, dia boleh tanya apa pun. Maksudnya kamu kena faham borang kajian pelanggan. Yang pertama, penambahbaikan. Ada tak dalam kriteria dia? Ada. Penambahbaikan C. Tujuan pemasaran. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Senang kita nak ambil jawapannya. Yang ni tujuan pemasaran. Tak ada. Dua ada. Potong C. Yang ni tak ada latar belakang produk. Yang ni ada. Kok mana pun tak apa. Yang penting kamu pandai nak potong dia dulu. Baik, saya potong yang ada dua. Maka jawapannya adalah C. Senang kan? Tapi yang ni potong apa dulu? Potong. Ni betul dia potong dua. Potong dua. Cuma merah tu tak turun. Okey. Maka jawapannya adalah C. Okey. Kriteria. Habis muka surat 40. Baik, antara berikut manakah kriteria aplikasi produk project brief? Buka pula project brief. Muka surat berapa project brief? Muka surat 44. Prinsip ada. Elemen ada. Skop projek tak ada. Gambar raja awal tak ada. Maka yang ada kriteria aplikasi mesti ada elemen dan prinsip. Jadi jawapan dia adalah A. Kita nak buat produk. Kita nak hasilkan produk. Nak aplikasikan satu produk project brief. Kita mesti ada merujuk pada prinsip dan elemen. Jadi produk yang kita nak buat mesti ada prinsip dan elemen. Kena letak lah. Maka jawapan dia adalah A. Ini adalah pengiraan kos. Okey nah. Maklumat berikut adalah kos untuk pengeluaran satu unit. Ni satu unit. Kos bahan 230. Kos upah RM20. Kos overhead RM17. Belian perabot penggunaan pejabat. Bila sebut belian perabot penggunaan pejabat, ni adalah pengacau. Dia panggil pengacau. Saja bubuh. Saja bubuh nak tengok kamu faham tak? Apa itu pengiraan kos pengeluaran? Kos pengeluaran ialah kos bahan tambah kos upah tambah kos overhead. Jadi kamu ambil kalkulator kira 230 tambah dengan RM20 tambah dengan RM17. 190 ni kamu beli kipas angin. Jadi kipas angin bukan pengiraan kos kita nak buat projek. Ni dia tanya berapakah kos bagi satu unit? Jumlah semua kita akan dapat RM267. Bahagi dengan 100 maka dapat RM2.67. Jawapan dia A.
Kamu jumlah semua, jumlah. Ada jawapan 457. Kamu jumlah, ada jawapan 267. Ini bagi dengan 100 dapat banyak ni. Sebab kamu yang tak faham ni, pengacau ni, dia akan jumlah semua ni, dia akan bagi dengan 100. Okey, nah? Baik, jelas. Dalam buku, tingkatan 1, peralatan dikira sebagai bahan kuas pengeluaran. Sebab apa dia kira? Sebab yang dia kira adalah gunting. Beli gunting RM2. Nak suruh pakai 10 ton, mana boleh. Jadi kita anggap dia adalah bahan hapus kira. Sebab dia murah. Beli jarum, nak buat projek. Jarum tu apa dia? Bahan. Bukan peralatan. Gunting apa dia? Bahan, sebab dia hapus kira. Dia macam tu. Okey nah? Maka jawapan dia adalah A di sini. Okey. Dan seterusnya, ini adalah bahagian 4 menunjukkan peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan untuk menghasilkan produk. Jika kamu nak buat produk, ambil muka surat, menghasilkan produk. 2.1.7. Muka surat, saya nak uji kamu. Muka surat 82, 83, 84, 85, 86, 87. Sampailah habis. Produk apa? Alat apa yang boleh disoal? Alat yang ada dalam buku saja. Selain daripada alat dalam buku, boleh. Jika cikgu kamu mengajar dan cikgu kamu buat item sendiri. USA, bukan cikgu kamu buat item. Panel dilantik oleh lembaga yang buat item. Jadi, reti ke panel ni? Kalau panel ni tak reti, dia pergi ambil benda yang tak ada, yang kita tak belajar, dalam buku dijadikan item. Maka memang garanti kamu tak boleh jawab. Sebab tu nak menentukan panel ni, mestilah panel pakar. Menteri saja kata pakar, tapi panel ni tak pakar. Dia buat soalan ikut dan. Maka kamu akan susah. Baik, saya nak tanya semua alat yang ada dalam buku. Tapi saya nak ambil alat ini dulu. Apakah nama alat ini? Nama, guna. Ni ada 1 soalan, 2 soalan, 3 soalan, 4 soalan. Ni apa nama? Guna? 5 soalan, 6 soalan, 7 soalan, 8 soalan. Satu yang cikgu bagi contoh. Yalah saya bagi 1. Nak keluar mana? Keluarlah yang ada dalam buku. Baik. Yang pertama kita nak tanya yang ini dulu. Kita tengok PowerPoint saya. Saya pun dah lupa dah dia nak terjun nak mana. Okey, dia bagi tahu jawapan. Okey. Yang ini saya suka tanya sebab dalam buku teks dia tak menerangkan, dia tak tunjuk gambar sampai habis. Jika merujuk kepada 85. 85 ada dia pakai sarung tangan warna putih, maksud dia tebuk lubang. Dia tulis langkah kelima, menggerudi lubang pada cakra akrilik menggunakan mesin gerudi. Jadi mesin gerudi guna untuk menebuk lubang. Ni rupa macam mana mesin gerudi? Inilah mesin gerudi. Hak dalam buku tak penuh. Ataupun dalam buku dia letakkan cordless, dia tak letak mesin gerudi. Cordless pun boleh sebab tak penuh. Saya pun bubuh ni bukan cordless ni mesin gerudi. Oh ya saya tak pasang. Ni saya lukis. Okey, apakah guna ni? Kita dah dapat dah jawapan. Kita tengok di sini, ini adalah nama dia sesiku. Apa fungsi sesiku? Saya nak rujuk balik pada buku teks. Sesiku mengukur dan menanda ukuran pada kayu, NDF serta kepingan akrilik hitam. Sebenarnya sesiku L adalah untuk menguji ketepatan dan sudut 90 darjah. Walaupun dia ada apa ni? Ukuran-ukuran. Jadi kita tak guna sangat. Jadi alat untuk mengukur nama dia pengukur ataupun pita ukur. Tak apa-apa nak sesuai. Ataupun alat yang digunakan untuk mengukur nama dia pembaris keluli. Boleh guna. Tapi macam saya kata tadi lah. Pasal buku dia kata menggunakan pengukur ikut buku. Kalau buku kata betul, betul. Kalau buku kata tak betul, tak betul lah. Kena ikut buku. Sebab di sini ada ukuran. Jika tak ada ukuran, ni tak nampak ukuran dalam gambar rajah, dia tanya apakah fungsi sesiku L? Fungsi sesiku L adalah mengukur, menanda ukuran. Maka jawapan dia salah. Sebab nak tahu betul tak betul, tengok alat kita yang betul. Okey. Yang kedua, yang ni nama apa? Ni mesin las, mesin pelelas. Mesin pelelas letak pada muka surat 86. Apa fungsi mesin pelelas? Melicinkan permukaan kayu. Okey, ni alat.
Rujuk buka surat 84 ada kesilapan pada nama alat tangan. Okey, 84 buka 84. 84 yang ni nama dia apit G. Apa fungsi apit G? Untuk mencengkam, untuk mengapit dua kepingan kayu. Yang atas muka surat tu langkah 4 tu nama dia letak di sini mengapit kayu yang telah dipotong bahagian dalamnya menggunakan apit G. Buku tak betul. Jika soalan apit G tu, apit yang mengatakan apit G tu keluar, jawapan dia apit G, kamu boleh saman cikgu. Kalau cikgu bubur kamu salah. Nama dia adalah apit F. Ni apit F. Ni apit G. Bentuk macam huruf G, apit G. Bentuk macam huruf F, apit F. Tak adalah bentuk macam huruf M. Ada dua saja bentuk, jangan duk tambah-tambah. Jadi apit F ni sesuai untuk mengapit benda kerja ketika nak buh glue. Dia bukan kuat lah sebab yang ni boleh gelonsor. Ni boleh gelonsor. Yang ni kuat sebab di sini ada ulir, ada berbenang. Jadi kalau kita nak kapit kayu tak berapa nak sesuai. Kita nak kapit ketika nak glue. Sesuainya ketika. Nak kapit-kapit pi apa-apa, kapit telinga pun boleh. Tapi kita nak kena faham. Jadi dalam buku tu buat pembetulan. Jika kamu ada buku tu, muka surat 84 yang tulis apit G tu, kamu padam apit G, kamu tulis F. Yang ni mesin apa? Mesin gergaji jig. Mesin gergaji jig muka surat 84. Memotong kayu menggunakan gergaji jig. Ataupun mesin gergaji jig. Dia panggil mesin. Dia tak boleh panggil gergaji jig. Kena letak mesin. Semua mesin. Mesin kerudi. Mesin pelalas. Mesin gergaji jig. Okey, jalan. Ada lagi gambar tak? Ni, potong ni. Muka surat berapa? Muka surat 84. Apakah fungsi gergaji jig? Fungsi gergaji jig untuk memotong lengkung. Dalam buku dia tulis tak memotong lengkung. Dia kata memotong kayu menggunakan mesin gergaji jig. Tak lengkap. Yang bawah pula dia kata memotong kepingan akrilik hitam menggunakan gergaji jig. Tak boleh. Akrilik tak boleh guna gergaji jig. Kalau guna dia serapih. Akrilik ni kita kena guna dengan menggunakan gergaji lengkung halus. Saya tak letak gaji lengkung halus di sini. Okey, tak apa. Baik, kita pergi kepada soalan yang ke-14. Darjah 5 menunjukkan kaedah menggunakan alat tangan. Ini kaedah. Antara berikut, manakah proses yang betul pada rajah itu? Kita tengok proses mana yang betul pada rajah itu. Dia buat apa ni? Dia buat mengukur. Tak. Menanda kemungkinan. Memotong. Lagi tak. Mencantum. Lagi tak. Jadi mana yang paling betul adalah menanda. Dia menanda sudut. Sudut ketepatan 90 darjah. Ni, 90 darjah. Sama. Ni fungsi CCQL. Saya letak di sini sebab saya tengok di sini muka surat 82. Fungsi dia buat tak betul. Sebab tu saya jadikan dia sebagai item. Jadi bila saya jadikan dia sebagai item, saya boleh mengajar kamu. Oh, cara yang betul. Inilah maklumat yang betul dalam buku. Mengukur dan menanda ukuran pada kayu, MDF serta kepingan akrilik hitam. Bukan mengukur, dia adalah menanda. Ni tanda lah. Nak tanda panjang dia daripada sini ke sini berapa. Sebelum tu tanda dengan pembaris keluli. Lepas tu nak buat sudut tepat 90 darjah. Baru kita guna CCQL. Okey. Baik. Ni mengukur. Mengukur dulu baru menanda. Sebab tu proses kita merujuk muka surat. Muka surat. Sama juga muka surat 82. Langkah-langkah menghasilkan produk berfungsi pengilat kasut magik. Penghasilan produk berfungsi mengilat kasut magik dibagikan kepada 3 langkah. Yang pertama, mengukur. Maka mengukur adalah pembaris keluli. Menanda adalah CCQL. Memotong adalah gergaji. Kamu tengok di situ. Dia mengukur, menanda dan memotong. Yang kedua, membina dan pencantum. Yang ketiga, membuat kemasan. Dan akhir kali adalah membuat pengujian. Kena buat ujian. Kamu masak pun sama juga. Dah masak. Lepas tu buat apa? Pengujian apa? Rasa. Sedap tak? Tak sedap. Bubulah. Perencah perasa adabi. Okey. Clear. Okey. Ni memotong. Ni dah cukup lah. Mengukur, menanda dan memotong. Boleh tak alat ni digunakan untuk mengukur? Tak boleh. Sebab mengukur adalah pembaris keluli ataupun pita ukur. Okey. Ni menguji. Ni tujuan dia nak menguji. Sudut dia ni tepat tak? Ketepatan. Sama ada tepi ataupun di permukaan kayu. Kadang-kadang kayu kita melengkung. Tak sama. Okey.
Apakah maksud pemasaran? Pemasaran dulu saya dah ajar dah kamu. Apa dia pemasaran? Mesti ada pengeluar dengan pengguna. Yang ni aktiviti perniagaan yang menyalurkan barang dan pengingatan pada pengeluar dan pengguna. Sahih betul. Dua. Tak ada dua. Yang tinggal A dengan B. 1 dengan 3. Baik. Aktiviti periklanan, promosi jualan langsung dan publicity yang bertujuan untuk memperkenalkan produk. Baik, kita baca yang 3. Aktiviti yang dilakukan oleh pihak pengeluar untuk memasarkan dan menyampaikan maklumat sesuatu barang produk bagi memenuhi pengguna. Maka jawapan dia paling tepat 2 dan 3. Okey nah, ni cara kita nak milih. Baik, kita ambil soalan yang ke-6. Antara berikut manakah dikategorikan sebagai periklanan media cetak? Ni media cetak. Blog, media elektronik. Katalog, katalog media cetak. Baik, tengok ada 2 tak? Ada 2. Tak ada 2, padam. Pasal apa? Saya padam 2 ni. Katalog, media periklanan media cetak. Tak apa. Sebab ada sebab dia. Yang kedua, padam mana? Padam yang B. Sebab apa? Yang tinggal 2. 2 dengan apa? Dengan brosur. Ini brosur. Instagram apa dia? Instagram adalah media sosial. Jadi yang tinggal 2 dengan 3. Yang ni tak ada 2. Habis. Maka senanglah nak pilih. Jawapannya adalah C. Habis senang cerita. Okey.